Kembali bersama Haziq dalam Borak Kopitiam. Hari ini kita cerita pasal Dwi Guna. Tetamu kita ni pun Dwi. Bukan setakat banyak lah bakat ni. Orang kata Dwi bakat. Pengacara, penyampai radio, penulis lirik, seorang orang kata puitis. Seorang yang berpuitis. Kita ada Ahmad Fitri Yahya. Wow, congratulations bang. Lagu Angkara, nyanyian Siti Nordiana layak ke AJL 36. Alhamdulillah dapat juga ke final. Bukan? Tahun lepas tak dapat kan? Tahun lepas? Tahun lepas tak dapat. Tahun lepas tak dapat, tapi tahun ni kembali. Kembali, ya. Setiap tahun kena ada Fitri Yahya kat AJL. Haziq kena ada lah kembali. Alamak, kita tak ada. Tahun ni kita tak ada. Bang. Tapi Haziq apa? buat lagu sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi insyaAllah. penyanyi. Sebab saya pun ada juga lagu dengan Fitri Yahya gitu. Tapi sebenarnya Fitri Yahya datang ini bukan cerita pasal lagu, bukan cerita pasal radio apa, tapi cerita pasal Aduan Jiwa. Satu program TV baru yang dicetuskan sendiri ideanya oleh Fitri Yahya sendiri. Apa datang idea untuk buat Aduan Jiwa ni bang? Okey, kalau Haziq perhatikan di laman sosial saya, Twitter ke Instagram, banyak juga saya post tentang masalah orang. Everyday betul? Jadi sampai ada juga orang yang unfollow saya sebab bila tengok saya punya IG, mereka rasa macam stres sebab ada anxiety. Masalah. Masa tu sama dengan mereka. Ada yang dirogol bapa, dirogol abang, ataupun ketagihan kepada pornografi, ketagihan kepada onani contohnya, dan isu wanita yang dianiaya suami. Jadi macam-macam lah. Kalau orang baca mesti stres sebab kes tu macam agak ekstrim jugalah dalam konteks rumah tangga. Berat lah. Jadi saya rasa saya ada tanggungjawab untuk menyelesaikannya. Kalau saya nak DM seseorang, memang saya bukan kaunselor, saya bukan apa-apa. Dan nanti pun takut nanti tak habis kat situ. Jadi kita cuba ambil mana-mana isu yang sesuai dalam konteks Malaysia dan kita cuba programkan. Sebab ada isu yang lagi berat yang mungkin saya rasa sangat tabu dan sangat tak wajar juga untuk TV bincangkan sebab dia melibatkan perbincangan yang mendalam. Jadi saya ambil isu saya sesuai untuk tontonan di TV. Wow, sebab memang saya sendiri selalu tengok orang pun respon tau. Dengan apa yang Abang Fitri post dekat Twitter, kat Instagram. Memang sangat-sangat ramai orang yang memberikan respon dan benda itulah yang membuatkan abang ada inspirasi untuk buat Aduan Jiwa. Tapi format dengan konsep bila nak masuk ke TV ni dia lain sikit. Kan? Bila masuk TV ni dia kena ada format, dia kena ada konsep. Untuk Aduan Jiwa ni format dia macam mana? Ini contohnya Haziq. Kita dah usaha cari air tu dekat mana. Tuhan aja yang tahu rasa hati. Bayangkan hilang seorang yang amat kita cinta namun tidak tahu di mana keberadaan mereka. Saya berubat ada keluar jarum berbatang karat. Mungkin itulah satu sihir. Ini adalah sebuah siri masalah yang tidak ada hujung jalan penyelesaiannya. Setengah orang dia nak mengadu masalah tapi persekitaran tidak membantu dia. Maka menjadikan dia memendam perasaan dan akhirnya merosakkan lagi diri dia. Luahkan masalah anda di Aduan Jiwa. Kami santuni sebaik mungkin. Wow. Hari ni start 8.30 malam. 8.30 malam. Itulah dia. Saya pun kesian kadang-kadang ada yang meluahkan macam hidup awak ni macam mana yang? Mangsa sebenar bang? Mangsa sebenar. Jadi ada yang dah sampai ke set tapi akhirnya tak jadi. Itu cabaran terpaksa tempuh lah. Tiba-tiba dia anxiety. Dia nampak, studio kan gelap kan? Dia nampak macam, gelap ni sebab dia dirogol setiap malam macam tu. Yang tadi tu, seorang wanita tu, yang mana dia dah berkahwin 8 tahun, suaminya gay, sekali-sekala saja bersama, dirajang. Tetapi suami tinggalkan 2 perkara bila ceraikan. Apa dia? Yang pertama, muflis. Yang kedua, syphilis. Dia nak kahwin lagi tapi tak boleh sebab organ dia dah mula rosak. Sebabkan suami dia curang dengan mana-mana. Musnah hidup. Dia kesianlah sebab berkahwin dengan ikhlasan, lepas tu didera semua, mental, fizikal semua. Tapi bila dia nak kahwin lagi, dia boleh tahu rupanya suami dia banyak bawa penyakit kepada dia. Okey. Tu saya nak tanya abang pasal emosi dan juga kesan kepada Fitri Yahya sendiri. Sebagai seorang host, kalau dekat social media kita reply macam biasa je, tak adalah kita rasa macam kita masuk dekat dalam cerita mangsa. Tapi ni abang dengan mangsa sendiri, kita selami sendiri mangsa, and kadang-kadang abang pun agak emosi bila dengar ni. Macam mana nak kontrol? Itu dia sebab ada kes yang saya ikuti, contohnya macam episod akan datang di depan tentang seorang ibu yang tengah main-main dengan anak. Jadi bila bangun anak tak ada. Anak umur 3 tahun. Sampai sekarang tak jumpa. Dan 16 tahun. Sebab malam tu dia masih bergurau dengan anak dia, macam dia kata adik tu nama Ain. Ain curi ayam mak dia.
sebab tengah pergi makan ayam kan. Lepas tu bangun dah tak ada. Jadi ayam tu disimpan lagi. Ya kan? Masih ada harap anak tu dapat datang kembali. Dah dalam Memang tahun. hilang tanpa kesan. Dah isu ni viral 2006. Masa tu kan tak ada laman sosial lagi kan. Tapi sampai sekarang tak jumpa lagi. Wow. Saya yang interview Abang Fetri pun dah rasa berat. Apa lagi Fetri Yahya sendiri yang interview mangsa. Itulah dia. Memang itulah saya pun kalau boleh kalau nak settle masalah memang tak dapat. Syukuran kita beri jalan. Mungkin orang yang menonton ada masalah yang sama, mereka dapat perhalusi ataupun mungkin setiap episod ada motivatornya yang akan berikan maklumat. Semoga mereka pun dapat idea macam mana untuk selesaikan. Sebab ada isu memang takkan selesai dalam waktu semalam. Contohnya macam saya interview budak ni, best student dalam bidang keagamaan, tapi dia memang pakar juga dalam bidang pornografi. Okey. Jadi dia memang baca Quran semua, tahajud semua, tapi tak boleh tinggal pornografi. Dia start umur 8 tahun. Tapi ada kaunselor yang akan bantu. Ada, tapi dia masih lagi struggle. Ya, okey, faham. Okey, jadi sebagai seorang pencetus idea, penerbit, pengacara program ni sendiri, mungkin Fetri Yahya ada plan lebih besar untuk aduan jiwa selepas ni. Dah harapan untuk aduan jiwa. Mungkin Abang Fetri boleh ceritakan sikit. Peringkat awal ni kita ada 10 episod dulu. Mungkin akan datang kita akan sambung lagi. Dan mungkin dapat perlahan-lahan cover isu yang berat lah. Okey, dan saya pun, kami masih lagi di dalam tempoh rakaman. Juga proses dalam untuk memujuk antara mangsa yang mana bapa dia kurung dia dalam tempoh setahun. Jadi bagi makan pun ikut tingkap je. Sebab tak boleh tengok TV, tak boleh tengok phone. Jadi bapak dia suruh salah konsep dalam agama. Katanya kena beriman je. Tak boleh tengok apa. Jadi bila buat kesalahan, kena kurung setahun. Itulah kadang-kadang ada yang macam mak dia didera bertahun-tahun kan. Jadi dia tak boleh tidur sampai sekarang sebab walaupun dah berkahwin ada anak. Sebab bila malam dia, bila nampak gelap tu, terbayang mak kena hantuk kat dinding semua. Jadi saya rasa kesan ni Benda yang bagi kesan jangka panjang. Untuk hidup mangsa tu sendiri. Dan bukan senang untuk kita nak meyakinkan mangsa untuk datang confess sendiri dekat dalam betul. program Sebab TV. ada kes yang saya rasa ini bulu dia bawa ke tengah tapi kita tak boleh tipu-tipu. Jadi memang macam tu je. Sebab ada juga kes di mana wanita dikahwinkan oleh keluarga, ingatkan bahagia, rupanya suami dia tu macam mental, sawan, psycho. Lepas tu ada kes yang psycho juga. Bayangkan kalau Haziq bercinta dengan seseorang, kemana Haziq pergi, Haziq mesti buktikan. Kena snap ke, kalau pergi toilet pun report. kena bukti, kalau pergi toilet kena flush toilet tu bunyi. Wow, ada hubungan yang macam tu bang? Ada. Ada. Okey, jadi hari ni episod pertama 8.30 malam. Yeah. Hari ni punya tajuk, mungkin Abang Fetri boleh bagi tease sikit apa isu yang akan dibawakan. Okey. Pornografi ni kepada Ni dah dia. Ini dia. Ni episod pertama Seorang pelajar Ketagihan yang pornografi. kepada ibu bapa patuh perintah agama tapi diuji dengan ketagihan pornografi. Itu adalah dosa peribadi dia. Tapi kenapa dia kena solat? Adakah nak tunggu jadi baik baru nak solat? Segalanya diluahkan dalam aduan jiwa. Tapi yang adik ni bimbang sebab dia dah tengok pornografi macam-macam kategori. Yang sekarang ni dia menyukai seks, minta maaf ya, manusia dengan haiwan. Allah, sampai ke situ dah. Jadi kita perlukan pada bantuan psikologi, perlukan usaha yang mendalam sebab dia dah bosan dengan biasa-biasa ni. Mahukan sesuatu yang ekstrim. Wow. Saya pasti akan menonton Aduan Jiwa malam ni 8.30 malam dan sebab saya memang kagum dengan Fetri Yahya. Bukan setakat di social media, depan-depan pun walaupun saya kenal rapat Fetri Yahya. Dan kita harap agar program ini dapat berterusan dalam masa jangka panjang. Haziq ada nak buat pengakuan ke? Saya nak mengaku lah bang, tapi mengaku kat belakang lah nanti. Okey.